Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, muka ada senyum tuan-tuan puan-puan. Semua menghijau dan harapan telah kembali untuk Bitcoin break 60,000 lah. So ramai yang letak psychological level 60,000 tu kena break. Tu mentality ramai orang dalam crypto space. Okey, so hari ni saya nak cerita sedikit tentang Bitcoin ETF sebab ETF ni antara perkara yang nampaknya mempengaruhi kenaikan semula Bitcoin. Okey, dan juga kita ada benda-benda lain jugalah yang kita nak cerita. Okey, so first of all, perkara yang saya nak cerita adalah Coinbase. Coinbase pun sekarang nak launch NFT marketplace. Okey, so macam kita tahu OpenSea ni adalah NFT marketplace yang paling berjaya, paling besar dan dia ada liquidity. Itu yang ramai yang suka. Sebab apa? Kalau ada liquidity, then lagi mudah nak buat NFT trading dan sebagainya. Okay, so itulah speciality OpenSea. Dan of course selain OpenSea, exchange pun dia ada liquidity. So that's why exchange pun dia nak leverage dan masuk dalam NFT marketplace. Jadi FTX dia ada buat untuk Solana, Binance pun nak buat, Coinbase pun nak buat. So Coinbase ni memang paling viral lah. So ramai yang apply untuk waitlist, termasuk saya. So lebih kurang 1 juta orang dalam waiting list untuk NFT marketplace. Maksudnya demand tu sangat-sangat besar. Jadi saya tak pasti macam mana final produk dia, sebab dia kata dia akan launch later this year lah kan. Dia kata ni later this year. So tak pasti bila, mungkin akhir tahun dan sebagainya lah. Tapi demand tu memang sangat-sangat strong. Dan kenapa antara advantage yang exchange ada kalau dia launch NFT adalah, kalau kita nak beli NFT dekat OpenSea ke kan, kita kena buka wallet, kena transfer Ethereum. So dia ada banyak proses. Jadi certain orang dia rasa benda tu complicated, jadi dia tak buat. Sebab tu kadang-kadang bila trading, orang ramai gunakan exchange, centralized exchange daripada decentralized exchange. Sebab apa? Sebab dia mudah dan dia punya interface tu sangat-sangat friendly. Jadi sebab tu Coinbase dia nampak demand tu ada, jadi dia pun buatlah NFT marketplace. Sebab dia tahu dia ada banyak user, dan user dia semua jenis suka interface yang mesra, interface yang mesra pengguna dan sebagainya. Jadi dia pun bolehlah launch NFT marketplace. Okay, so nampaknya NFT semakin berkembanglah dengan FTX, Binance dan sekarang Coinbase pun ada. So ini akan membuka jalan untuk NFT perkenalkan lagi banyak use case. Saya pun tak tahu perkembangan dia akan buka use case yang apa. Sama macam kripto, tiba-tiba dah ada DeFi. NFT pun saya rasa sekarang orang nampak gaming, profile picture dan sebagainya. Saya rasa akan ada lagi perkara-perkara yang akan di unlock daripada perkembangan NFT lah. Okay, so alang-alang cerita tentang NFT, saya nak cerita tentang apa berlaku dekat NFT tempatan kita. NFT tempatan ni pentas lah kan. So dekat pentas ni saya nak feature lah satu artis ni. Artis ni bukan calon-calon artis, nama dia Nur Iman Lee. Umur dia baru 12 tahun, tetapi bakat dia ni macam orang dewasa. Orang dewasa. Okay, so dia punya profile nama dia Crypto Naga. Sebab apa naga? Sebab dia punya tema adalah naga. Dia akan produce naga-naga lah kan. So ni dia buat baby naga. Baby naga ni semua dah beli. Ini dia baru min tuan-tuan puan-puan. Memang sekarang ni dia dah famous dah. Dia dah famous. Artwork dia pun memang on demand. Ramai yang dah beli. Saya pun tak sempat nak beli. Allahuakbar. Tapi saya sempat beli inilah. Ini yang Crypto Naga dengan Tiger Punk special collaboration ni saya sempat beli. Dan ada satu kisah yang sangat panjang dalam artwork Crypto Naga dan Tiger Punk ni. Ini memang saya beat sampai 0.3 BNB. Akhirnya saya menang lah kan. Tapi ada satu kisah yang amat bagi saya memberi pengajaran lah. Siapa yang follow saya di Twitter ataupun ada Twitter, mungkin ramai dah tahu cerita dia.
Okay, so saya pun tak nak buka aib siapa-siapa. Tuan-tuan puan-puan yang dah tahu tu, yelah, faham-faham lah saya tak nak buka cerita lah, sebab saya nak fokus elemen positif saja untuk adik Iman ni. Okay, so selain ni ada lagi satu juga saya nak tunjuk. Sebelum adik Iman viral ni, kita pun dah approach dia dah. Kita buat collaboration dengan adik Iman. Mana ni? Ada baby naga bicara kripto. Ini dia buat macam ala-ala maskot lah kan. Tapi ini bukan saya tak own ownership dia adalah Ciki Pang. Ciki Pang dia beli kripto naga collaboration dengan bicara kripto lah. Okay, so saya dah pun collaborate dengan adik Iman. Tapi nak ceritanya, ini adalah antara contoh-contoh artis yang mana orang akan invest. Sebab apa? Sebab dia akan memberikan pulangan. Sebab apa? Artis-artis yang muda ni, diorang ni masih fresh, masih raw. Potensi untuk dia grow tu sangat-sangat tinggi. Jadi sebab tu kadang-kadang big whales kan, mereka akan invest untuk artis-artis yang baru berjinak-jinak dengan NFT lah. Artis-artis, maksud saya artis-artis kanak-kanak, macam adik Iman ni 12 years old. So potensi dia sangat tinggi. That's why dia ada demand. And artwork dia sebenarnya bukan buruk tuan-tuan puan-puan. Saya pun boleh lukis orang lidi je, tapi ni 12 tahun dah boleh buat baby naga. Sebelum baby naga dia boleh buat naga-naga yang macam apa ni, Digimon punya style ni. Ni macam, bagi saya nampak macam Digimon punya style lah. Wargreymon, apa ni, Garurumon, macam tu punya style dia boleh buat. For 12 years old, benda ni sangat-sangat bagus. Dan saya akan tunjuk few use case yang mana kalau tuan-tuan puan-puan tengok, tuan-tuan puan-puan rasa memang nak invest dekat artwork crypto naga ni. Okay, so ini dia punya Twitter lah. So Twitter ni sangat penting untuk artis NFT. Dan yang menariknya, walaupun umur dia dah 12 tahun, dia dah pandai buat roadmap. Banyak artis NFT pun sometimes diorang tak pandai buat roadmap kan, dia tengah belajar. Tapi for 12 years old untuk buat roadmap, and roadmap dia sangat interesting daripada baby naga, macam mana baby naga tu macam evolve jadi naga yang naga dewasa. So dia ada, and tuan-tuan pun tadi tengok macam-macam elemen naga lah, poison naga lah, macam-macam naga. Okay, so kita tengok dulu. Ini 12 years old kid. Ni budak 12 tahun yang buat Weird Whale. Benjamin Ahmad ni dah earn 400,000 USD. Tapi beza dia adalah adik Benjamin ni, dia bukan on artwork, dia on coding. Dia pandai coding Python. So dia gunakan knowledge Python dia untuk buat generative art. So dia hasilkan banyak whale-whale lah kecil-kecil, and dia berjaya jual dalam bentuk NFT 400,000. Duit Malaysia lebih kurang 2 juta. Budak ni dah jutawan. Dan saya ada lagi satu juga contoh. So ini adalah Naila Hayes ni, 12 tahun, pelajar perempuan. Dia buat dia tak buat coding, dia memang hand drawn. Dia bukan gunakan coding, dia memang lukis, and dia mungkin dapat replicate lah. Tetapi ini adalah dia punya artwork. Ni nampak ni Brachiosaurus. So dia dapat ilham daripada Brachiosaurus, and dia buat long neck lady. Dia buat perempuan-perempuan kartun yang leher panjang-panjang. Tuan-tuan puan-puan kalau tengok dia punya sales, tuan-tuan puan-puan akan terkejut. Dia punya total volume sales untuk NFT dia 3,300 dihasilkan 927 Ethereum. Floor price dia 0.1. 927 ni tuan-tuan puan-puan kita tengoklah. 927 ni saya tak keluar. 927 adalah 349 no 3.4 juta. 3.4 juta USD. Kalau saya nak convert ni kepada ringgit kita tengok dalam ringgit. Mana ringgit? Okey, ni ringgit. Kita tengok dalam ringgit tuan-tuan dan puan. Ni berapa juta ni? Jap. 14.5 juta. 14.5 juta. Pelajar 12 tahun buat artwork, dia boleh earn 14.5 juta tuan-tuan puan-puan. Mungkin bukan semua dia earn lah, tapi dia of course dapat royalty dan sebagainya. Tapi total sales yang dia hasilkan dari artwork dia saja 14 juta. Pelajar 12 tahun, ini adalah achievement yang sangat-sangat
besar bagi saya tuan-tuan puan-puan. And kalau kita tengok ada Iman pun follow dia juga, bagus. Inilah antara strategi nak improve, follow orang yang dah sukses, and insyaAllah ada Iman pun dah ke arah tu dah. Sebab apa? Sebab follower Naila ni 9,000. Semakin tinggi follower, dia punya artwork punya appreciation tu akan semakin naik. Dan saya ada lagi satu contoh. Ini pula Yasmin. Yasmin ni dia pun 13 tahun, artis 13 tahun, and then dia buat 2 projek NFT. Yang pertama adalah NFT Cup. Okay, so dia hasilkan dalam 113. Ini semua hand drawn. 30 jualan dalam Ethereum dia adalah 30 tuan-tuan puan-puan. 30 Ethereum. 30 Ethereum ni berapa? 470,000 sales yang dia buat. Dan lepas tu dia buat satu lagi projek, Elven. Elven ni volume traded dalam 172 ni dekat berapa 2.6 juta. Okay, so pelajar-pelajar 12 tahun yang berbakat ni, mereka dapat menghasilkan artwork yang sangat-sangat on demand. Investor beli dan mereka dapat hasilkan jualan berjuta-juta. Dan dekat Malaysia tuan-tuan puan-puan, kita dah ada adik Iman ni. Dan adik Iman perlukan support. Sebab apa? Sebab kita nampak he is very talented. Kalau ada sokongan yang padu, insyaAllah dia pun boleh achieve. Kalau tak juta pun at least 10,000 ke 100,000 ke kan. Sebab apa? Sebab dia min dekat pentas. Okay, kita faham pentas is not open sea, tapi the talent is still real. Dan kalau dia open dekat Twitter ni kan, eventually orang akan notice juga dia punya artwork. Sekarang ni pun dah 1,500 follower, dah kira achievement yang sangat-sangat bagus for a 12-year-old kid tuan-tuan puan-puan. So kenapa macam kita tengok Yasmin, Naila dia boleh maju adalah kerana dia ada tiga elemen. Number one is bakat. Okay, semua ada Iman ke, Naila ke, Yasmin, mereka ada bakat. And even yang adik Benjamin yang buat Weird Whale pun dia ada bakat, tapi dia for coding lah. Okay, tapi yang 3 orang ni bakat on drawing, hasilkan artwork. Yang ketiga adalah parents yang supportive. Okay, so of course kena dapat persetujuan daripada parents lah. Parents yang supportive, yang memang tolong mereka untuk berkembang. Dan yang ketiga adalah NFT community yang boleh bagi guidance. Okay, so dekat Malaysia NFT community dah semakin berkembang, semua helping each other. And even waktu adik Iman pun kena bully. Inilah cerita dia, kena bully dekat Twitter sebab artwork dia kononnya tak cantik lah. Artwork yang saya beli itulah dia kutuk tak cantik dan sebagainya. Tapi NFT community support dia dan mereka elevate dia lah supaya dia punya moral tu tak jatuh. Sebab penting artis-artis yang macam ni, kita tak nak dia punya moral down dan sebagainya. Dan Alhamdulillah he is progressing, still he can produce artwork. Okay, so he is on track lah. Okay, so ini yang saya nak share dekat tuan-tuan puan-puan. Kadang-kadang benda kita tengok, budak kecil je buat artwork, tapi sebenarnya kalau dekat OpenSea, kalau contohlah adik Iman pergi OpenSea kan, dia buat, saya rasa dia boleh jual artwork dia dengan lagi tinggi tuan-tuan puan-puan. Okay, tapi dia berada di Malaysia, so ini adalah antara aset kita, generasi yang akan datang yang kita kena protect and kita kena support. Okay, so itu sedikit sebanyak kita punya cerita tentang local NFT scene lah. Now kita nak tengok, okay, apa perkembangan sekarang ni dekat Bitcoin. Okay, tuan-tuan puan-puan, secara rasmi US adalah the world largest Bitcoin miners. China dah out dah kan, kita dah tahu kerajaan China dah ban Bitcoin dan sebagainya. So diorang dah kena tendang, and US dah ambil tempat China lah. Okay, dan yang menariknya Malaysia pun ada dalam senarai. Ini antara benda yang kita boleh banggakan, sebab Malaysia ni kadang-kadang kita nak jadi producing nation kan. Tapi sebenarnya tanpa bantuan kerajaan dan sebagainya kan, Malaysia adalah producing nation juga untuk Bitcoin. Tapi saya tak pastilah adakah dia buat secara legal or illegal. Itu wallahualam, saya tak tahu. Tapi memang ada sumbangan lah. So ini mungkin satu benda yang mungkin pihak kerajaan boleh tengok macam mana nak legalize kan dan sebagainya. Sebab memang nampak contribution Malaysia on this
Bitcoin mining tu agak tinggi, bukan calang-calang. So of course US nombor 1, lepas tu nombor 2 adalah Russia dan juga Kazakhstan, dan rasanya seterusnya nombor 5 ke nombor 6 kot Malaysia. Sama yang hijau ni lah. Jerman pun kalah dengan kita, tuan-tuan dan puan. Okay, so ini adalah antara bagi saya achievement jugalah. So Bitcoin miners kat Malaysia ni hopefully buat secara legal. Bila kita cerita Bitcoin mining ni, not everything is illegal. Actually banyak yang legal juga. Kalau tengok dekat TikTok ada seorang content creator nama dia Saif. He is doing very good in Bitcoin mining, and dia buat secara legal, and dia bantu kalau sesiapa yang nak buat Bitcoin mining macam mana nak buat. Dia punya guidance ni sangat bagus lah. So tuan-tuan puan-puan boleh follow TikTok dia. Sebab bab mining saya pun tak tahu, sebab dia ada banyak benda-benda hardware yang kena buat. Saya tak berapa pandai that part. Tapi kalau in terms of guidance for mining, dia punya channel sangat-sangat membantulah. Saif, AZSAEF kalau tak silap. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh check out dia punya TikTok. Okay, now kita pergi kepada topik hangat kita. Okay, so Bitcoin ETF could tank crypto prices, Pantera CEO ni cakap. Okay, Dan Mohed kata harga Bitcoin boleh jatuh disebabkan oleh Bitcoin ETF. Kenapa dia cakap macam tu? Itulah yang kita nak discuss dalam video ni. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, Bitcoin dah mengalami fasa yang kita panggil kena hentam dengan golongan so-called environmentalist, kena hentam dengan golongan so-called cyber security yang ransomware punya isu kan. Kononnya orang yang pro cyber security kena hentam dengan kerajaan China. Dia jatuh ke 30k dan sekarang dia nak pergi ke 60k. So dia kata ini adalah new bull market. Maksudnya dia kata ini adalah sambungan bull market untuk tahun ni. Okay, ini apa yang dia cakap. Dan kalau kita tengok, okay, apa itu Bitcoin ETF? So Bitcoin ETF ni basically kadang-kadang investor ni mereka nak invest dalam Bitcoin, tapi dia rasa sangat leceh dan sebagainya. So mereka rasa kalau ada dalam bentuk ETF dia lagi mudah lah. So that's why certain big investment company diorang akan buka ETF. Macam gold dia pun ada ETF juga supaya memudahkan orang invest. Sebab Bitcoin ni kena simpan dalam hardware wallet lah, kena simpan kat exchange lah kan, ataupun kalau beli macam Ethereum kena simpan kat MetaMask dan Trust Wallet dan sebagainya. So diorang rasa leceh, diorang merasa macam malas nak pegang dan diorang nak ada third party yang pegang. So that's why company-company buka Bitcoin ETF lah, so that investor dia tak bayar pening-pening, just beli ETF dah cukup. Yang lain diorang uruskan, simpan Bitcoin apa semua diorang akan uruskan lah. So far Bitcoin ETF ada dekat Canada, Brazil dan Dubai. US tak nak buat Bitcoin ETF lagi, walaupun ramai dah hantar proposal. Setiap tahun orang akan hantar proposal, kena reject kan. So kenapa kena reject? Dia kata market volatile lah, market manipulation lah, biasalah alasan. Okay. Tapi Canada, Brazil dengan Dubai ada. So that's why orang kadang pelik. Selalunya Canada dia tak adalah power sangat, US lagi power. So ini Canada boleh kalahkan US. So diorang rasa macam takkannya dengan Canada pun kita kalah kan. Ni orang-orang US bengang lah. Okay, so apa yang dia kata adalah bila buat ETF nanti, dia kata takut berlaku buy the rumors and sell the news. Itu yang dia takut akan berlaku kalau Bitcoin ETF ni dah launch. Dan yang lagi satu saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan, Bitcoin ETF yang di consider nak approve ni ramai kata mungkin akan di approve. Di mana Gary Gensler, ni pengerusi SEC kan, dia kata dia takkan approve Bitcoin ETF yang dekat spot, tapi dia akan approve Bitcoin futures. So bagi saya lah, kalau dia approve Bitcoin ETF, then dia adalah boleh bagi saya consider bullish. Sebab apa? Sebab company-company akan beli the real Bitcoin yang kita beli dekat spot market tu. Mereka akan beli, ramai yang akan beli Bitcoin tu. So harga dia akan memang lagi naik. Tapi Gary Gensler dia tahu kalau dia buat macam tu harga Bitcoin akan naik dan sebagainya. So dia kata apa? Dia kata boleh, tapi hanya on Bitcoin futures. Bitcoin futures saya tak tahu macam mana kesan dia. Mungkin naik, mungkin turun. Itu risiko dia. Kalau dia bagi for spot, dan memang saya boleh kata sangat-sangat bullish. Sebab apa? Demand akan naik. Banyak yang, mesti ramai company yang buka ETF, dia akan collect, beli. Sebab investor memang nak beli Bitcoin kan. Tapi dia pusing. Dia kata boleh, tapi futures lah, futures ETF. Okay.
So, kenapa dia kata benda ni agak boleh bagi problematic bila ETF tu launch nanti? So, dia kata Bitcoin futures pada Disember 2017 di launch. Lepas launch, ramai yang kata harga akan naik, tapi apa yang jadi? Terus bear market. Harga Bitcoin drop 80%. Tapi dalam masa nak pergi kepada Bitcoin futures tu kan, harga dia naik 2440%. Bila dah announce kan, nak buat. So sebelum Disember 2017, the day dia di announce secara rasmi, harga dia dah naik 2440%. Lepas dah announce, dia pun drop. Okay, 83% dia drop. So sama juga lagi satu case, dia kata Coinbase. Coinbase ni ramai dah tahu dah. Coinbase bila nak tahu dia nak list dekat Nasdaq, dekat saham, harga Bitcoin naik. Tapi lepas dah list dekat Nasdaq, harga dia drop 53%, yang drop sampai 30,000 itulah. So dia samakan dengan dua situasi ni. So apa yang saya dapat tangkap adalah, apa yang dia nak cakap adalah senang. Buy the rumors, sell the news kan. So dia kata kalau macam tu, will someone please remind the day before the Bitcoin ETF launch, I might want to take some chip off. Dia dah bagi clue lah. Maksudnya bila Bitcoin ETF tu telah dilancarkan secara rasmi, ambil profit. Itu yang saya pun nampak dia punya clue. So sekarang ni kalau let's say harga dia tengah naik 60,000 dan sebagainya, fine. Tapi mungkin saya perlu ambil sedikit pandangan dia, di mana pada hari launch tu mungkin saya perlu ambil profit. Sebab boleh jadi harga akan jatuh. Tak pastilah dia boleh jadi bear market ke tak kan. Sebab yang Coinbase tu tak jadi bear market, dia drop dalam 50%. Tetapi elemen buy the news and sell the rumors tu kemungkinan akan berlaku. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini adalah signal. Ini bukan nasihat kewangan, tapi pada pandangan saya ini adalah signal. So ni kata SEC will approve Bitcoin ETF. ETF je lah yang dia bagi restu. Spot dia takkan terima. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak pandangan saya lah on the Bitcoin ETF. Ya, benda ni adalah bullish, tetapi bila hari kejadian tu dah berlaku, mungkin akan ada sell off yang besar-besaran. So ini adalah antara petanda yang tuan-tuan puan-puan kena aware. Nah, saya nak tunjukkan dari sudut jangka masa panjang. Ini apa yang saya cerita ni adalah mungkin kejatuhan Bitcoin dalam jangka masa pendek lepas futures ETF ni dilancarkan. Tapi dalam jangka masa panjang kita boleh tengok gold price lah. So gold price ni bila ada bila ada gold back ETF pada tahun 2003, harga dia seolah-olah jatuh. Tapi sejak tu dia terus naik dan naik. So ini adalah signal ataupun panduan yang kita boleh guna. Mungkin dia tak ikut bulat-bulat, tetapi ada sedikit persamaan yang kita boleh jangkakan lah. Okay, sebab yang bezanya gold tu dia spot, Bitcoin tu dia futures. Mungkin tak berlaku juga, tetapi bagi saya dia akan berlaku. Mungkin ada sedikit perbezaan lah. Itu pandangan saya. Tetapi ini adalah antara long term view yang saya ambil kira buat masa sekarang. Okay, so diharap regarding Bitcoin ETF ni tuan-tuan puan-puan dapat sedikit pencerahan dan strategi. So kalau nak rangka strategi untuk ETF ni, boleh guna dia punya panduan. Okay, so itu saja sedikit sebanyak pandangan terhadap perkembangan market kripto. Dan insya-Allah saya akan jumpa tuan-tuan puan-puan di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.